Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Selamat datang ke TV Kios, saluran pembelajaran herba anda. Di TV Kios, anda akan pelajari herba baru setiap hari. Kami akan sajikan informasi terbaru mengenai herba. Ini termasuklah kegunaan tradisionalnya sebagai ubat dan kajian-kajian terbaru yang menyokong kegunaan tradisionalnya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit anda pelajari mengenai herba baru setiap hari. Lama-lama anda akan kenali banyak herba di negara khatulistiwa khasnya negara Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya setiap negara mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Untuk mendapat info herba yang menarik setiap hari, anda subscribe-lah TV Kios. Dan tekan butang loceng untuk mengetahui video herba terbaru dari TV Kios. Pada hari ini kita akan pelajari mengenai pokok yang sangat popular kerana kemampuannya dalam mengubati penyakit. Pokok ini digunakan dalam banyak keadaan sakit, bahkan pada waktu dahulu ia merupakan pokok yang wajib ditanam. Ianya adalah pokok ginda-rusa. Pokok ginda-rusa mempunyai nama-nama lain mengikut daerah masing-masing. Namun hampir setiap pelosok daerah di Nusantara ini amat mengenalinya. Nama saintifiknya adalah Justicia gandarusa. Daun dan pucuk muda adalah antipriodik, iaitu herba yang boleh mengubati penyakit yang mempunyai simptom yang berulang seperti malaria. Ia juga bersifat antispasmodik, iaitu herba yang diguna untuk melawan kekejangan seperti perut yang kejang. Ia juga bersifat kardiotonik, iaitu herba yang diguna untuk memperbaik degupan jantung. Selain itu, ia bersifat karminatif, iaitu herba yang boleh membuang angin di perut, dan bersifat diaforetik, iaitu penyebab pengeluaran peluh. Mengikut rekod kegunaan perubatan tradisional pokok gindarusa, ia juga boleh bersifat emetik, iaitu penyebab muntah, dan boleh juga digunakan untuk menyembuhkan demam. Daunnya juga digunakan sebagai persediaan untuk merawat gonorea, amenorrea dan malaria. Jos daun digunakan secara sapuan luaran dalam rawatan sakit telinga, manakala daun segar digunakan secara sapuan luaran sebagai rawatan untuk edema dan bengkak akibat beri-beri dan radang reumatik, untuk melegakan sakit kepala dan kesakitan umum. Selain itu, air rebusannya digunakan untuk mandi semasa dan selepas bersalin. Akarnya yang pahit adalah bersifat anodain, iaitu melegakan sakit, diaforetik, diuretik iaitu menggalakkan pengeluaran cairan dalam badan, dan julap iaitu menggalakkan pembuangan najis di usus. Selain itu, ia juga digunakan untuk merawat radang reumatik, sariawan, demam, batuk, disuria iaitu kencing pedih, cirit-birit, jaundice dan sebagai antivenin iaitu penyembuh gigitan serangga atau ular berbisa. Kulit akar adalah bersifat antiamoebik iaitu antikuman, antitusif iaitu mengubati batuk, diuretik, emetik dan demam. Ia digunakan dalam rawatan luka dan alahan, manakala keseluruhan tumbuhan adalah bersifat emetik dan diguna untuk mengubati demam. Air rebusan pokok ini digunakan untuk merawat lebam. Analisis fitokimia awal ekstrak etanol gindarusa menunjukkan kehadiran alkaloid, steroid, flavonoid, fenol, karbohidrat, saponin dan kumpulan quinon. Juga ditemui beberapa amina aromatik teragih mudah seperti 2,2-amino, benzilamino, benzil alkohol dan 0-metil ether, 2-amino-benzil alkohol, stigmasterol, lupiol, 16-hydrohydropiol, sitosterol, aromadendrin, sitosterol, diglycosidir, dan juga turut ditemui sebatian anti-fertility iaitu sebatian yang mengurangkan kesuburan lelaki seperti gendarusin A dan gendarusin B. Daunnya juga mengandungi beta-sitosterol, lupiol, alkaloid, friedilin dan amina aromatik. Dengan kehadiran gendarusin A dan B tersebut, maka ia menjawab kenapa pada zaman dahulu ia digunakan sebagai herba yang mampu mengelakkan kehamilan. Gendarusin A dilaporkan menyebabkan lelaki akan kurang mengeluarkan sperma, menyebabkan kehamilan dapat dicegah. Walau bagaimanapun, ia masih bergantung kepada pengguna tersebut. Boleh jadi walaupun sperma telah kurang dihasilkan, namun terdapat sperma yang masih aktif lalu mensenyawakan ovum. Ini menyebabkan kehamilan tidak mampu dihalang.
Namun, terdapat perbincangan yang menyokong bahawa pokok ini sememangnya mampu untuk bertindak mengelakkan kehamilan. Ini dapat dibuktikan dengan perbahasan bahawa lelaki akan melepaskan sperma sebanyak 1.5 juta sperma ke dalam rahim wanita. Hanya beberapa peratus sahaja yang akan sampai ke ovum untuk mensenyawakannya. Sekiranya bilangan sperma dikurangkan dengan pengambilan gendarusin A, ia akan mengurangkan jumlah sperma untuk sampai ke ovum. Pada pendapat TV Kios, kesannya mungkin bergantung kepada kepekatan yang digunakan. Setiap orang memerlukan kepekatan yang berbeza untuk memberikan kesan yang diingini, tetapi disebabkan terdapat laporan kimia yang menyatakan kehadiran alkaloid di dalam pokok ini, TV Kios menganggap adalah terlalu bahaya untuk anda mengambilnya setiap hari. Jika dibandingkan kesan mudarat pada organ yang anda bakal hadapi dengan kesan baik yang diperolehi, ianya adalah tidak berbaloi. Diharapkan anda belajar sesuatu pada hari ini. Kami di TV Kios sentiasa akan mengajar anda herba baru setiap hari. Pastikan anda subscribe channel TV Kios, supaya tidak ketinggalan herba baru untuk setiap hari. Sekian sahaja dari TV Kios. Terima kasih kerana menonton.